Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah pada hari ini saya akan menceritakan secara ringkas mengenai bagaimana agama Kristian itu wujud sehingga berpecah kepada Katolik dan Protestan dan akhirnya wujud idea sekular yang mana semakin berleluasa di kalangan orang beragama Kristian itu sendiri mahupun terhadap orang yang beragama Islam. Apabila diceritakan mengenai sejarah agama Kristian, ia adalah berkisarkan perjalanan kehidupan Yesus Kristus atau dikenali sebagai Nabi Isa alaihi salam. Maka ia terbahagi pada 3 era, iaitu era sebelum kehadiran Yesus Kristus, yang kedua era sewaktu kehadiran Yesus Kristus, dan yang ketiga era selepas kedatangan Yesus Kristus. Sebelum kelahiran Yesus Kristus adalah diceritakan mengenai kaum Yahudi kerana dikatakan beliau merupakan berketurunan Yahudi. Kaum Yahudi merupakan pengikut Nabi Musa alaihi salam yang berpegang dengan kitab Taurat. Di dalam kitab tersebut mengandungi hukum hakam dan syariat yang menjadi panduan kepada kehidupan mereka. Oleh kerana jarak pengutusan antara Nabi Musa AS dengan Nabi Isa AS melebihi ribuan tahun, maka telah berlaku penyelewengan terhadap hukum hakam yang terdapat di dalam kitab tersebut. Antara penyelewengan yang berlaku adalah kemaksiatan, kemungkaran, kelalaian dan kejahilan. Maka Nabi Isa AS telah diutuskan kepada Bani Israel untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Pada era sewaktu kehadiran Yesus Kristus pula diceritakan mengenai Yesus itu sendiri. Beliau dilahirkan oleh Siti Maryam yang masih merupakan anak dara. Kerasulan beliau bermula ketika berumur 30 tahun. Beliau gigih berkhutbah di rumah ibadah Yahudi dan mengajak mereka kembali kepada ajaran Nabi Musa. Setelah berdakwah, seruan beliau diterima baik dan pengaruhnya berkembang. Pada masa yang sama, para ulama berasa tercabar. Mereka senyap-senyap mengatur langkah untuk menghapuskan Yesus Kristus dengan menggunakan pengaruh pihak berkuasa Rom, iaitu Pontius Pilate. Mereka beralasan bahawa Yesus Kristus ini seorang aktivis yang berbahaya di kalangan kaumnya. Oleh kerana Pontius Pilate takut adanya rampasan kuasa jika Yesus Kristus tersebar, maka dia telah bersetuju untuk menangkap Yesus Kristus. Pada malam Jumaat tahun ketiga kerasulan Nabi Isa AS, beliau ditangkap dan dihukum mati salib pada petang Jumaat. Sempena peristiwa ini dirayakan oleh orang Kristian sebagai Good Friday. Mereka juga percaya Yesus Kristus dibangkitkan semula pada hari Ahad berikutnya yang dikenali sebagai Easter Day. Dikatakan 40 hari kemudian Yesus Kristus diangkat ke langit dan sehingga hari ini beliau berada di sebelah tangan Tuhan, kemudian akan datang kembali pada akhir zaman. Yesus Kristus, para ulama telah berjaya memisahkan pengikut-pengikut Yesus Kristus dan melakukan pembasmian terhadap mereka. Paul yang merupakan ulama Yahudi telah bertukar kegerakan ajaran Yesus Kristus. Ramai orang meraguinya kerana dahulunya beliau merupakan seorang yang sangat digeruni kerana kekejaman yang dilakukan terhadap pengikut-pengikut Yesus Kristus. Tetapi setelah beliau menerima ajakan dari Barnabas yang merupakan anak murid Yesus dan menyertai rombongan dakwah, Paul menjadi terkenal dan semakin diterima ramai. Pada ketika inilah beliau memanfaatkan kesempatan dengan mengatakan sesuatu yang mengejutkan bahawa Yesus merupakan anak Tuhan yang mati kerana menebus dosa manusia. Beliau mengukuhkan lagi hujahnya dengan mengatakan semua manusia mewarisi dosa dari Adam, iaitu manusia pertama yang melanggar perintah Allah dengan memakan buah khuldi. Tambahannya lagi, sesiapa yang
yang percaya kepada ketuhanan Yesus dan kepada kerja Yesus iaitu menebus dosa akan mendapat jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Semenjak itu, sesiapa yang mengikut Paul merupakan orang Kristian. Tetapi ajaran beliau mendapat tentangan hebat daripada pengikut Yesus dan Barnabas turut memutuskan hubungan kerana tidak pernah mengajar sedemikian. Seterusnya, beliau beralih pula kepada kaum Yahudi, tetapi tetap juga ditolak kerana mereka berpegang dengan agama tauhid dan tidak menerima konsep dosa manusia. Paul tidak mengalah, maka diteruskan ajarannya kepada orang-orang musyrikin. Beliau telah menghalalkan semua jenis makanan, menghapuskan syarat berkhatan dan mengenepikan ajaran Taurat. Dengan taktik ini, beliau telah menarik mereka yang bukan berketurunan Israel, malah jumlahnya melebihi penganut Yahudi dan gerakan Yesus itu sendiri. Pada tahun 1024 telah berlaku perpecahan pertama antara gereja barat yang berpusat di Rom dengan gereja timur ataupun Ortodoks yang berpusat di Konstantinopel. Mereka bercanggah pendapat mengenai Tuhan Ruhul Kudus yang mana pada tahun 325 sifat Yesus dan sifat ketuhanan hangat dipersoalkan di kalangan pemimpin gereja sehingga satu majlis para ulama Kristian terpaksa diadakan di Nicaea. Hasil perbincangan telah mengisytiharkan Yesus sebagai Tuhan. Untuk mengukuhkan lagi keputusan tersebut, arahan dibuat untuk menghimpunkan dan membukukan tulisan-tulisan yang sealiran temanya. Hasilnya ialah Alkitab yang diterima pakai secara rasminya pada tahun 385. Mereka juga turut berbeza pendapat dalam kitab Injil dan hak kekuasaan gereja dan pendeta. Perpecahan yang kedua pada tahun 1517 berlaku bila mana Padri Martin Luther memprotes kerenah gereja dalam pembiayaan pembesaran gereja Rom dan penebusan dosa dengan cara pembelian sijil indulgence. Protes ini terdapat di dalam 95 dalil beliau. Kesannya, tertubuhlah gereja Protestan yang berasal daripada perkataan protesting yang bermaksud membantah, dan Martin Luther menganggap bahawa gereja Katolik yang diperintah oleh Paus Urbanus II itu sesat. Ajaran gereja Protestan berterusan sehingga abad ke-16 dan berkembang ke Sweden, Denmark, Norway dan England. Maka bermulalah idea sekular yang wujud dalam agama Kristian. Ketiadaan aspek-aspek perundangan dan pemerintahan negara, lahirlah satu idea dan falsafah sebagai tambahan dalam ajaran Bible. Tambahan lagi, pemberontakan rakyat terhadap pemerintahan gereja yang tidak membuka ruang pemikiran dan pengkajian terhadap ilmu-ilmu yang tidak disebut secara langsung di dalam Bible. Selain itu, pihak gereja hanya menekankan ilmu yang berkaitan ilmu akhirat sahaja. Pengaruh agama pula mencakupi pelbagai aspek kehidupan, termasuklah kemudahan pendidikan rakyat. Antara sebab-sebab kelahiran aliran sekular barat yang pertama ialah cengkaman dan penguasaan gereja yang zalim yang mana telah membunuh seramai 32,000 orang yang bertentangan pendapat dengan pendapat gereja iaitu Ortodoks Bible. Yang kedua, perkembangan sains dan teknologi moden yang menyebabkan kelunturan iman terhadap perkara gaib yang perlu dibuktikan dengan material dan empirical. Yang ketiga ialah revolusi Perancis 1789 ataupun revolusi industri, dan yang keempat ialah perkembangan aliran pemikiran falsafah secara bebas. Wallahualam, sekian sahaja daripada saya. Why